Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan tajuk Menilai Peranan Etika dan Peradaban Mendokong Tanggungjawab Sosial di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab secara sosial bermaksud mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan serta tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana dia tinggal. Keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan juga fizikal. Tanggungjawab sosial juga merupakan sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Sehubungan dengan itu, tanggungjawab sosial adalah kewajipan setiap individu untuk memelihara keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Perkara ini turut menyumbang kepada pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Kemunculan prinsip tanggungjawab sosial ini bermula daripada revolusi industri di Barat. Ketamakan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan timbulnya isu penindasan ke atas golongan pekerja. Pada abad ke-20, syarikat besar mula memberi tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja. Pada tahun 1950-an pula, beberapa organisasi telah menjalankan kerja amal dan sumbangan, tetapi idea tanggungjawab sosial belum benar-benar terbentuk. Kini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan, sebaliknya meresapi pelbagai bidang seperti pembangunan sumber manusia, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Tanggungjawab sosial terbagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, tanggungjawab sosial sebagai rakyat, yang kedua, tanggungjawab sosial pekerja, yang ketiga, tanggungjawab sosial organisasi atau korporat, yang terakhir, tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat terbahagi kepada 2, iaitu terhadap diri sendiri dan juga terhadap manusia lain. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat terhadap diri sendiri ialah memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman. Yang kedua, bertanggungjawab dan amanah, iaitu individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Manakala tanggungjawab sosial sebagai rakyat terhadap manusia lain ialah berinteraksi dan bekerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Yang kedua, peranan menjunjung amal makruf nahi munkar, iaitu penedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam masyarakat dan organisasi. Yang terakhir, sifat kesukarelawanan dan kedermawaan dalam usaha menegakkan hak asasi manusia seperti bantuan bencana, air bersih, program pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pula kepada tanggungjawab sosial pekerja. Pertama, pekerja perlulah ada 6 sifat amanah kepada profesion, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Yang kedua, nilai-nilai etika kerja Islam seperti nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Seterusnya, memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan juga status sosioekonomi. Dan yang terakhir ialah tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum, iaitu pihak ketiga, iaitu prinsip tidak mencederakan orang lain. Seterusnya, tanggungjawab sosial organisasi atau korporat. Ia dikenali sebagai Corporate Social Responsibility, iaitu CSR. Ia bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Ia secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial
yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan banyak lagi. Ianya juga perlu menitik beratkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti seperti dengan mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan juga hadiah. Antara 7 subjek utama tanggungjawab sosial organisasi korporat ialah: yang pertama, tadbir urus organisasi; yang kedua, hak asasi manusia; yang ketiga, amalan buruh; yang keempat, alam sekitar; yang kelima, amalan operasi yang adil; yang keenam, isu-isu pengguna; dan yang terakhir ialah penglibatan dan pembangunan masyarakat. Kita beralih pula kepada prinsip tanggungjawab sosial para peniaga yang telah digariskan oleh Islam. Yang pertama, perlulah niat yang betul; yang kedua, tidak memudaratkan; yang ketiga, adil; yang keempat, ihsan; yang keenam, amanah; dan yang terakhir, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seterusnya, tanggungjawab terhadap alam sekitar. Apakah tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar? Yang pertama, manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Dan seterusnya, pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk, contohnya pencemaran air dan juga udara. Terdapat 7 nilai yang digariskan dalam Islam dalam memelihara alam sekitar. Yang pertama ialah tawazun, iaitu keseimbangan. Yang kedua ialah nasim, iaitu kesegaran, kesuburan, alam yang sihat dan tidak tercemar ataupun musnah. Yang ketiga ialah jamal, iaitu keindahan atau kecantikan alam yang sentiasa dipelihara dan dijaga dengan baik. Yang keempat ialah qanaah, iaitu berpada-pada atau tidak berlebihan seperti tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Yang kelima, mahabbah, iaitu sentiasa mengasihi manusia dan makhluk lain. Yang seterusnya, ihsan, iaitu sentiasa berhati-hati dan berwaspada kerana Allah melihat tindakan kita. Dan yang terakhir, ta'awun, iaitu tolong-menolong, iaitu masyarakat yang bersama-sama berusaha dalam menjaga alam sekitar dengan pelbagai aktiviti yang dijalankan secara bersama. Isu semasa yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial ialah pada 22 Januari 2021, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham meminta dan mengingatkan orang ramai iaitu rakyat Malaysia untuk sentiasa berdisiplin dan mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi dalam menangani wabak COVID-19 di negara kita. Ekoran daripada kes jangkitan yang tinggi pada saban hari, kita perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Sebagai kesimpulan, dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Bukan itu sahaja, perwatakan yang baik ini diasaskan oleh pemikiran keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Malah, tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan amalkan, iaitu pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Dan yang terakhir ialah tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas.